Tiga perkara yang tidak patut berlaku dalam Malaysia sekarang ini. Kita ada ghost pepper, kau nampak tepi ni. Ghost pepper Coca-Cola, tea life campur dengan mami, dan yang ketiga adalah perutusan khas Perdana Menteri kita. Aku bukan nak kecam Perdana Menteri kita maupun mana-mana ahli politik, tapi sebenarnya itu sebab korang semua dah buat kan dekat Twitter, dekat Facebook, dekat semualah semua. Aku triggered adalah dia punya teks ucapan dia yang banyak sangat kesilapan dari perspektif seorang yang belajar sastra pada suatu ketika dahulu dan juga sebagai seorang pengamal media menggunakan fakta dan juga teknik-teknik penulisan. Kalau saya adalah lecturer sekarang dan tengok teks ucapan itu, mungkin saya akan gagalkan grade orang yang buat teks ucapan tersebut. Saya akan bagi tahu kenapa kemudian . So aku dah dapat kotak ni lama. Ni aku bukan nak cuba sangat berbenda pelik ni. Ini semua sebab orang bagi Orang berbudi kita berbahasa, orang bagi kita merasa Khas untuk yang layan benda-benda pelik je. Okey. Di dalamnya kita ada apa? Oh, panjang sangat lah kau punya ayat ni. Macam ni lah teks ucapan Perdana Menteri. Mami Tea Life Spicy Mi Boba. Dia makan mi ni sekali dengan boba. Dan kalau kau tengok kau pusing kat belakang ni, tiba-tiba I'm cool. Pusing balik I'm hot. Tiba-tiba I'm cool. Dia macam tak boleh nak decide lah. Dia nak kau nak panas ke kau nak sejuk. Dia tak boleh nak decide ni salah rakyat ke salah ahli politik. Macam tu lah dalam kehidupan ni kan. Okay, so dia tulis fokus. Okay, dia tulis kat sini cara penyediaan buka sebahagian perencah dan krema. Setan, masukkan sebut perencah dan krema. Serius tak? Perencah. Dia punya boba dalam ni. Boba dia kecil-kecil yang kita minum dekat tu sama ke boba dia? Serius aku kena makan benda ni pakai krema siut. Macam mana hidup ni? Serius aku kena makan benda dengan straw ke? Dia bagi aku straw siut. Allahu Akbar. Rasa apa siut ni? Rupa dia macam ni dia ada perencah dengan ada krema. Dia bau santan pula tiba-tiba keluar ni. Tutup tudung dan biarkan selama 3 minit. 3 minit. Okey, tutup tudung. Lepas tu biarkan selama 3 minit. Ini ghost pepper cola limited edition. Dia jenama Debak. Dia collaboration juga ke? Okey, ni jenama Cheers collab dengan Debak. Saya mak menganu-anukan pandangan saudara dan saudari sekalian. Semuanya saya berikan perhatian. Okey, sekali lagi, mungkin korang akan salah faham yang aku cuba untuk kecam kerajaan, cuba untuk menyebelahi sebelah ahli politik, sebelah parti ni apa semua. Untuk pengetahuan anda, aku ni sangat neutral Sebab pertama sekali kenapa aku neutral adalah aku tidak perlu taksub kepada mana-mana parti politik yang ada dalam wujud dekat Malaysia ni. Yang pertama, sebab ketaksuban itu bukanlah sifat Islam yang sebenar Yang kedua adalah saya nak taksub pun tak tahu parti mana yang wujud sekarang ni sebab dia macam bercampur-campur. Lepas tu macam tiba-tiba lompat, tiba-tiba aku tukar kerajaan, tiba-tiba tukar PM, tiba-tiba Anwar Ibrahim kata dia ada majoriti muda. Sampai mana kita ada beberapa orang-orang yang suka melompat-lompat. Selagi itulah kita akan berubah-ubah kerajaan. Sampai bila? Sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Nampak tak aku macam bitter? Sebab aku bitter sebab tiba-tiba kes kita naik. So kau faham tak? Dan dia punya perasaan terkejut tu tak habis Tak habis, tiba-tiba dia bagi ucapan Lepas bagi ucapan tu, lepas tu kau dengar. Lepas tu kau dengar, kau triggered. Kau triggered dengan pelbagai benda. So apa antara value-values ataupun benda-benda yang aku triggered, korang dah pun senaraikan dekat media sosial, dekat Twitter. Aku tak nak ulang dah. Tapi apa yang aku akan cakap dekat sini adalah benda yang tidak siapa bincangkan dekat sini, iaitu teknik penulisan ucapan yang telah dilontarkan oleh Perdana Menteri. Bukan Perdana Menteri yang tulis. Korang kena tahu benda ni, seseorang ahli politik itu bila dia bagi ucapan apa semua tu, dia ada tim dekat belakang diorang tau. Tim penulis tim penulis yang menulis teks ucapan tersebut Video saya sentiasa bersifat mendidik mereka yang tidak tahu, dan video saya sentiasa merasakan ada kepentingan untuk mengajar orang tentang perkara yang baru. Apa yang dilakukan oleh jarak 3 minit belum ni? Aku nak makan mi aku. Belum Apa yang dilakukan oleh tim penulis Perdana Menteri itu dalam PR, saya juga pernah kerja bahagian PR.
Dia terma yang digunakan oleh kami pada waktu itu adalah crisis management. Bila sesuatu yang sangat besar dan kau kena hentam kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, terpusing. Macam tu kan. Sebab kata Sajat, kau buat apa Syamil? Terpusing Syamil. Terpusing. Kan? Crisis management. Kita cuba untuk redakan sesuatu konflik yang sedang berlaku kepada sesebuah company ataupun seseorang individu. Ini kita perhatian kepada penulis skrip ucapan ahli-ahli politik dekat luar sana. Mungkin ada sesuatu yang anda boleh belajar. Saya ingin bawakan kepada anda sebuah konsep penulisan yang menggunakan 6 thinking hats plus 1. Okey, jap, makan mi boba ni Mi boba yang tak ada siapa minta kewujudan dia ni. Weh bapa, tengoklah rupa dia ni, jap. Oh, dia macam laksam yang kau letak sambal kat tengah atas tu. Astaghfirullahalazim, ini kalau tak sedap ni aku nak pukul siapa silap. Ayat dia sekarang adalah, ini kalau tak sedap ni abah nak rotan siapa Kau faham tak? Siapa tu yang buat skrip tu yang abah terpaksa rotan macam apa? Kejap. Sabar. I will get to that point. Sabar. Oh, ya Allah. Tolonglah sedap weh. Tolonglah sedap. Aku sangatlah bersangka baik. Sebab tu lah aku makan benda ni dalam review benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, kau permudahkanlah rezeki rakyat-rakyat Malaysia dan kau susahkanlah orang-orang yang menyusahkan kami, umat-umat yang mendengar kata dan juga beriman kepadamu, ya Allah. Amin. Okey. Bismillah. Tolonglah sedap. Weh bapak apa benda ni? Okey, pertama sekali aku lupa letak boba dia. Dia macam creamer Nescafe tu. Kau tertumpah letak dalam ni. Mi kari macam tu tertumpah. Tapi dia tumpah tu sama sukatan. Macam tu rasa dia. Mungkin kalau aku letak boba mungkin lagi sedap lah kot. Kita cuba letak Weh, serius lah situasi ni. Okey, boba dia sedap. Astaghfirullahalazim. Benda ni orang bagi weh. Okey lah, at least aku buat konten lah. At least dia bagi aku benda ni, aku boleh jadikan konten lah kan. Dia bagi straw. Ya Allah, ya Tuhanku, tahun ini adalah tahun 2020. Sepatutnya ada kereta terbang. Yang aku dapat adalah mi campur dengan boba. Weh, tergamak weh diorang jual benda ni weh. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Tilai. Aku tak tahu memang Allah terkeluar boba ni saat ni. Okey, sambung pasal teks ucapan Perdana Menteri tu. 6 thinking hats plus 1. Dalam 6 thinking hats plus 1 ni, dia ada pelbagai warna. Ada putih, ada merah, ada hijau, ada semua itulah. Dan yang hujung sekali adalah berwarna ungu ataupun kita panggil the elite hat. Elite hat adalah orang yang menyampaikan teks tersebut. Tugas itu telah digalas oleh Perdana Menteri kita. Apa yang saya tahu di dalam teks ucapan tersebut mempunyai 2 kekurangan utama daripada segi pemikiran. Dekat sini saya ingin demonstratekan kepada anda macam mana sepatutnya teks itu dilakukan dalam pada 6 cara penulisan menggunakan 6 thinking hats yang kita ada. Saya akan memegang watak sama ada topi putih ataupun topi hitam. Topi putih adalah berfikiran secara neutral, tidak menyebelahi mana-mana pihak. Topi hitam macam mana? Topi hitam adalah berfikir secara negatif. Logical negatif. Cakap sesuatu, kau bantai balik. Kau cakap sesuatu, bantai balik. Maksudnya kau akan sentiasa mengkritik apa yang kau hasilkan tersebut, ya. Antara poin-poin utama yang diawalkan dalam teks tersebut adalah teks tersebut menyalahkan parti ataupun pendatang asing tanpa izin yang menyebarkan COVID tu kepada rakyat Sabah yang kemudian dia terbawa kepada Okey, ini bukan aku cakap dekat penulis skrip ahli-ahli politik je. Ini aku cakap kepada student-student SPM yang nak tulis karangannya, because this is so basic. Ada beberapa sentimen yang telah disebarkan oleh pihak atasan sebelum ini di dalam teks ucapan mereka, iaitu jangan saling tuding jari kepada pihak-pihak lain. Kita harus bekerjasama untuk menangani penyakit ini. Sentimen tu dia saling berlanggar dengan sentimen orang-orang lain tau. Korang dah cakap dah, jangan salahkan, jangan buat sifat tuding jari. Tapi at the end of the day, kau start dengan benda tu. Menyalahkan pendatang asing tanpa izin.
Apa ni? What is your SPL? What is your standard party line? Okey, kepada anda yang tak tahu, dalam terma PR, standard party line. Standard party line tu adalah bila sesuatu benda buruk berlaku, dia akan perlu ada satu statement yang semua orang perlu pegang dan juga percaya walaupun tak benar, percaya kepada benda tu, dan itu saja yang kita pegang dan itu saja kita jadikan dia sebagai rukun. Kita jadikan dia rukun. Kalau itu adalah kenyataan dia, jangan tuding jari dan janganlah mulakan teks kau dengan menuding jari kepada parti. Aduh lah, siapalah. Itu aku cakap. Itu okey sekali. Sabar. Itu baru first point sabar Lepas tu teks itu diteruskan dengan PRN Sabah terpaksa dibuat kerana perlembagaan yang ditetapkan. Saya yakin orang yang tulis teks ucapan Perdana Menteri ni bukanlah seorang ataupun bukanlah, dia mesti ramai sebab Perdana Menteri kot, mesti ramai orang belakang dia. Okey, kalau tim penulis Perdana Menteri ataupun mana-mana ahli politik terdiri daripada ramai orang, mereka sepatutnya memegang topi-topi ini untuk saling banter dan bercakap dan juga hentam each other apa semua tu. Contohnya, aku sekarang ni pegang topi hitam. Topi hitam tu maksudnya apa? Logical negative. Contohlah yang buat yang main writer kepada teks ucapan ni, nama dia Samad. Samad. Okey, Samad. Kalau you cakap statement macam ni, okey, PRN terpaksa dibuat sebab perlembagaan yang ditetapkan. Okey, rakyat memang menghormati perlembagaan. Tapi dalam sejarah kita yang menangani COVID ni, masjid tutup, solat Jumaat cancel, solat raya cancel. Banyak benda-benda keagamaan di-cancelkan. PRN bukan aktiviti keagamaan, malah politik diteruskan kerana perlembagaan. Sedangkan agama kita pun kita boleh cancel solat Jumaat, kenapa undang-undang manusia kita tak boleh mansuh? Kita tengok balik kepada rukun negara kita, percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan datang kepada peringkat nombor 3. Apakah kita cuba bagi tahu yang rukun pertama kita, iaitu rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan itu, nombor 1, tidak lagi penting, malah kita letak nombor 3 pada nombor 1. Okey, aku keluar watak. Okey, aku rasa aku kena keluarkanlah topi aku yang warna hitam. Mana topi aku warna hitam? Kejap Okey, dah jumpa dah topi aku ni. Dia macam ala-ala kopiah tak kopiah macam tu. Bukan kopiah ni, dia brimless cap. Dia macam topi yang macam tak ada brim, tak ada yang depan tu. Dia nampak macam topi yang hantu Cina selalu pakai lompat-lompat tu, yang letak stiker warna oranye tu. Oh, ni juga. Janganlah kita mempolitikkan masalah yang dihadapi negara. Astaghfirullahalazim. Kita harus faham perbezaan antara mempolitikkan sesebuah isu dengan penglibatan ahli politik kepada isu tersebut. Kalau ikutkan budaya politik di dalam Malaysia, mempolitikkan sesuatu isu adalah memburukkan sebuah pihak, lepas tu ada sebuah pihak lagi memburukkan sebuah pihak. Ianya tidak mempolitikkan sesebuah isu jika semua orang, rakyat Malaysia ni buat mob dan merusuh dekat media sosial, marah bukan satu pihak parti saja tetapi kesemua ahli politik dekat Malaysia ni. Korang kena faham benda ni. Semua, asalkan nama kau ahli politik, kau kena hentam, guys. Itu kau kena bezakan. Itu kau kena faham situasi ni. Sebab tu, tolonglah kepada orang yang tulis skrip ahli politik, tolonglah buka media sosial tu, ya Allah. Ini. Sebab bila orang tengok pertusan khas, orang nak faham kau cuba sampaikan apa keputusan kerajaan yang telah buat pada hari ini, dan kita orang sebagai rakyat jelata ni perlu ikut dan patuh. Adakah PKP bermula semula? Adakah sekolah akan ditutup satu Malaysia? Atau adakah student universiti kena patah balik masuk universiti? Lepas tu mengamuk lagi dekat menteri pengajian tinggi tu? Adakah? Semua adakah? Tapi action plan ataupun topi biru di dalam diskusi kita tadi tu datang dalam keadaan di mana selepas 15 minit Syaitanirrajim, lepas 15 minit baru muncul action plan, baru muncul perkataan macam PKP bersasar dan berperingkat. Astaghfirullahalazim.
Mungkin anda tidak ada pengalaman daripada segi pembuatan video ataupun daripada segi seni visual seni video visual, pembuatan video live kan benda semua ya. Tapi nasihat saya dekat sini yang saya boleh bagi adalah topi hitam. A person's retention towards a particular video only lasts for 3 minutes. You have only the first 3 minutes to hook a person's attention towards a particular script, a particular writing, or a particular speech, or a particular video. You have only 3 minutes. Janganlah tunggu sampai 15 minit baru kau cakap pasal action plan apa semua tu. Siapa yang tulis skrip ni? Kau faham tak kenapa aku marah sekarang ni? Kau faham kan? My suggestion over here sebagai orang yang pakai topi warna hitam di dalam perbualan ini adalah senarai penuhkan topik dan tajuk serta poin-poin utama di dalam 3 minit terawal yang bakal dikatakan oleh Perdana Menteri kita sepanjang 20 ke 30 ataupun 40 minit ucapan tersebut. Ya. Masa dia mula-mula start, hello, assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Hari ini kita akan bercakap pasal 1, 2, 3, 4. So siapa yang interested for the issue, dia akan tunggulah di nombor 2 ke 3 ke 4 ke 5. Minta maaf, saya emosi. Betul saya cakap. Saya hanya emosi kepada beberapa benda. Pertama adalah makanan. Yang kedua adalah, mungkin aku marah ni sebab aku makan benda tak sedap kot. So minta maaf ya, minta maaf kepada yang menonton ni. Okey, kreativiti masyarakat. Kreativiti orang yang berkuasa. Orang berkuasa dia punya level of creativity. Macam aku mengamuk kat Twitter pasal ni video seks entah ahli politik mana ya, tahun 2019 pun ada lagi video seks punya isu apa semua, padahal orang dah buat pada tahun 1990 lebih. Macam kau ulang balik skrip yang sama, kau ulang balik teknik yang sama. Itu benda tu aku marah. At least if you want to play politics, be creative about it. Macam Tun M kan, Tun M dia tiba-tiba letak jawatan, lepas tiba-tiba tukar government apa semua tu kan. At least kalau aku baca berita menarik untuk aku rasa terhibur tau, walaupun masa depan aku sekarang ni tergadai kan. Aku terhibur tengok. Lepas tu kau ulang balik dekat Sabah. Kau janganlah ulang benda yang sama. Benda tu klise. Here's the word. Aku akan emosi kepada klise. Itu dia. Astaghfirullahaladzim. Aku rasa aku minum dulu kot. Aku rasa aku bertambah marah kot lepas minum ni. Kita minum dulu. Okay, tak apa. Kita minum dulu. Cola. Apa kejadah ni? Ghost Pepper Cola. Kita minum dulu. Sabar. Bau dia macam Coca-Cola. Tiba-tiba ada bau cili sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, janganlah sakitkan perut aku. Dia terus naik. Minuman ni exciting. Minuman ni exciting. Baru satu sip dia tu. Macam tu. Ya Allah, hai gembira kejap hati aku ni kejap. Ya Allah. Rasa dia menarik weh. Dia naik ke hidung. Dia naik ke hidung. Asal dia terus naik ke hidung? Keras. Baik geng, baik. Okey weh ni. Ni okey. Dia pelik tapi dia memberi, dia exciting dan dia tak klise. Tu je point dia Tiba-tiba panas pula perut aku ni. Okey. Weh, baik geng rasa dia. Baik geng. Yang terakhir sekali tuan-tuan puan-puan. Maaflah jika Abah ini mula menggunakan rotan sekarang. Tiba perut aku panas, tiba hati aku panas, tiba lidah aku pedas, faham tak? Benda engkau dah guna pada bulan Mac, bulan April, bulan Mei, yang abah-abah ni semua, jangan ulang, orang meluat tau. Okey, ada setengah orang meluat. Macam Hiz pula, aku pula dengar, aku cringe tau. Muka kau macam ni. Itu cringe. Sentimen abah telah diguna pakai dan di media sosial telah diguna pakai terlalu banyak kali. Lepas tu benda tu dah die down.
Benda tu dah orang dah lupa semua. Lepas tu orang buat mural, orang dah buat penghargaan dah. Tengok kita punya pemimpin sebagai seorang hero apa semua tu. Okay, fine. Like I said, read the room. Do not overuse something that has been overused. Berlaku banyak kali, kau sebut banyak kali, dia akan nampak forced. Dia forced too much, okay? Tolak tepi. Maaflah jika Abah ini mula gunakan rotan sekarang. Aku faham dia punya konteks kat sini adalah menggunakan image Abah untuk Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Oh, power benda ni. Dia tak pergi kat hidung tapi rasa pedas balik kat tengkuk aku. Okay. Image Abah tu selalu dikait rapatkan dengan image yang garang, pada masa yang sama penyayang serta prihatin. Rotan anak dia yang tidak mendengar kata apa semua. Tapi di dalam teks ini juga ada menyebut tentang there is no double standard. Ini adalah saya pakai topi hitam tau. Anggap je saya ni macam sebahagian daripada tim penulis anda. Ya, saya ni pakai topi tapi saya memegang watak topi hitam Sedangkan dah viral dah kisah seorang menteri ke seorang ahli politik yang macam balik daripada luar negara, dia tak kuarantin. Dia tak kuarantin, dah viral dah benda tu. Kenapa nak gunakan sentimen there is no double standard? Korang lupa ke benda tu pernah viral? Itu yang menambahkan lagi kemarahan rakyat dan juga the mobs that is happening towards and the attack that is being given to your particular politicians that you are writing the script for. Sebagai contoh kalau dia menyelesaikan isu yang sedang berlegar di media sosial, sepatutnya lepas daripada dia buat pertutusan khas tu dekat media sosial dah terus senyap, dah tak ada apa dah. Oh, semua orang dah faham, dah macam kontrol apa semua tu. Malah lagi teruk. This is not crisis management. You are adding on to the crisis. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni? Kita minum dulu. Apa saya sebagai topi hitam ini akan buat sebagai perubahan kepada teks tersebut adalah yang pertama, address the issue that is happening on social media. Belakang-belakang kau cakaplah dengan menteri kau, okay? Menteri, okay, by the way, aku akan bagi speech. Dalam speech tu saya akan masukkan kepada menteri-menteri ataupun ahli-ahli politik yang tak kisah mana-mana parti yang telah melanggar SOP juga turut akan dikenakan tindakan yang saksama dan juga adil seperti mana rakyat Malaysia lain kena. Sebagai contoh, menteri sekian-sekian juga dikenakan tindakan undang-undang dengan saman sebanyak 20 juta for example supaya di dalam teks tersebut benda boleh bincang kat belakang dulu baru kau bagi teks kot. Address the issue. Lepas tu barulah kita cakap there is no double standard in our practice. Itu poin pertama. Yang kedua adalah saya tak faham, saya kurang faham kenapa dekat politik Malaysia ni tak kisah mana-mana parti sekalipun, bila dia buat salah dia tak nak mengaku dia salah. Alhamdulillah. Seperti mana suri tauladan yang telah diberikan oleh Dr. Zul dekat media sosial dia. Dia cakap, okay, saya positif. Saya punya, ini adalah senarai saya telah pergi ke apa-apa benda semua tu. Minta maaf. Saya minta maaf. Minta maaf juga kerana menyusahkan orang lain. Dengan meminta maaf, tuan-tuan, penulis-penulis skrip sekalian, dengan meminta maaf, benda boleh selesai cepat. Sekarang ni, korang punya jentera-jentera media sosial ni, nak tolong korang pun susah. Kalau diorang support je, diorang sendiri kena hentam kiri kanan macam tu. Lepas tu ada juga jentera yang penyokong-penyokong korang pun marah juga kat korang. Macam tu. Tak ada salah. Okay, you want the issue to settle immediately. Therefore, you do something about it. His faham, aku faham tak boleh buat PKP sebab nak jaga ekonomi, sosial apa semua ni. Aku cakap pasal accountability. Towards a particular issue. Macam mana? Particular issue. It doesn't matter if it's true or not true. Ini salah kami minta maaf. Menteri semua yang langgar SOP kena saman. Diorang kaya, diorang boleh bayar je. Apa dah sangat RM1,000 tu pada diorang. Okay, diorang bayar. Sekarang ni rakyat nampak adil dan saksama. Selesai. Sebab rakyat sekarang ni dia bengang. Sebab sejak PKPP ramai orang rentas negeri. Ramai orang pergi melancong dekat bahagian dalam negeri apa semua ni. Pernah satu hari tu kita dapat kosong kes tau. So kau faham tak? Orang masyarakat punya deduction of logic dekat situ. Itulah saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Masya Allah. Saya sebenarnya dah lama tak cakap dengan penuh perasaan dan penuh
passion macam ni tau. Sebab penulisan kreatif is my passion. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi penyelesaian kepada masalah penulisan di masa akan datang, bukan sahaja untuk ahli politik serta tim penulis mereka, malah juga untuk keseluruhan rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang mengambil SPM, STPM pada tahun ini. Sebab apa yang anda nampak tu, itu adalah kesalahan orang tua. Kalau orang tua pun boleh buat silap yang sama, apatah lagi mereka yang masih lagi belajar. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.